Kita sudah sampai kepada fi'il amar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Ayat pertama, ayat pertama, baris yang ke-6 tu ada satu lagi baki fi'il mudhari'. Taqra'. Qara'a yaqra'u. Jadi taqra' di situ adalah mudhari' yang berada di jari tengah atas sekali. Anta. Okey. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Wa Qur'an. Quran di sini kita terjemahkan dengan bacaan. Maknanya bacaan Al-Quran itulah. Bacaan ayat-ayat Al-Quran. Wa Qur'anan faraqna. Ini fi'il madhi. Faraqa. Faraqa. Maksudnya pisah boleh, pecah pun boleh, bahagi pun boleh. Faraqna, kami pisahkan, kami pecahkan, kami bahagikan. Hu-nya. Li, supaya, agar taqra' engkau membaca. Engkau membaca hu-nya. Engkau membacakannya. Nya itu balik kepada Quran tadi. Alan nas, ke atas. Nas, manusia. Ataupun kepada manusia lah, mana konteksnya. Ala, atas. Mukthin, ketenangan. Perlahan-lahan. Step by step. Maknanya ayat Quran itu, faraqna itu maksudnya Allah pisahkan, maknanya turunkan sedikit demi sedikit. Supaya boleh dibaca, boleh disampaikan berdasarkan soalan, jawapan kepada kemusykilan, soalan dan sebagainya. Okey. Itu baris yang pertama. Baris seterusnya sehinggalah habis, kita akan habiskan baki fi'il amar. Iqra'. Jadi sebelum membaca Iqra' itu pastikan ya, kalau dalam ayat itu tidak ada disebut orangnya, kita kembalikan dia kepada amar asal, iaitulah anta. Sila sebut anta, engkau, 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 engkau dan sebagainya. Okey. Ya, Puan Aisyah silakan. Baris yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Engkau bacalah. Iqra', engkau bacalah. Bismi, dengan menyebut nama. Rabbika, Tuhan kamu. Allazi, yang. Khalaqa, telah menciptakan. Okey. Terima kasih. Iqra'. Engkau bacalah. Bi, dengan. Bismi, dengan nama. Rabbika, Tuhanmu. Allazi, yang. Khalaqa, telah menciptakan. Ya. Seterusnya Puan Aziah silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Ya. Iqra, engkau bacalah kitabaka. Kitab. Ya. Kitab. Kitabaka. Okey. Kitab awak. Kitab. Kafa cukuplah binafsika. Nafsi. Bagi diri kamu. Nafsi. Yaum hari alaika tak tahu Ustaz. Alaika atas kamu hasiba. Hasiba. Ah. Tak tahu Ustaz. Okey. Boleh. Iqra. Aha. Nak cuba sekali lagi? Engkau bacalah. Okey. Engkau bacalah kitabaka. Kitab ke Ustaz? Okey. Bukan. Kitabaka. Kafa cukuplah. Binafsika. Nafsika. Diri Aha. Diri kamu. Alright. Bagi diri kamu. Kal yaum. Ah. Yaum ni hari. Okey. Alaika atas kamu hasiba. Ah. Hasiba tu apa? Okey. Tak boleh. Ni dah berjemaah ni pun dah berdua ni suara ni. Okey, terima kasih. Alright. Dia tak nak tolong. Okey. Terima kasih. Kitab di sini bukan buku biasa Walaupun kitab ni kita fahamlah maksud dia buku. Tapi kitab yang dalam ayat ini adalah buku catatan amalan kita nanti. Nanti di sana buku catatan tu kita sendiri yang akan cek dia. Kita yang akan baca. Tak payah sibuk baca buku orang. Sebab itu dia kata apa? Iqra. Engkau bacalah. Kitabaka. Bukumu. Buku catatan amalanmu. Okey. Kafa. Memadailah. Cukuplah. Bi dengan nafsi diri. Cukuplah dengan dirimu. Maksudnya memadailah engkau sendiri. Cukuplah dengan diri engkau sendiri. Al-yawma. Yaum adalah hari. Cuma dia berbeza sedikit. Kalau perkataan kitab, kita boleh tulis dia sama ada dengan alif lam ataupun tidak ada alif lam. Kalau kita tulis dengan alif lam, maknanya al-kitab. The book lah, ataupun Quran ke, buku itu ke, dia spesifik lah. Tapi kalau tidak ada al, dia jadi a book. Maknanya mana-mana buku lah. Jadi apa beza dengan hari? Hari kalau kita tidak ada alif lam, maknanya mana-mana hari lah, tak ada hari yang spesifik. Tetapi kalau kita letak alif lam di situ, dia jadi today. Today. Hari ini.
Hari ini dalam ayat tu merujuk kepada hari itulah hari kebangkitan. Jadi kafa binafsikal yaumah, cukuplah dengan dirimu sendiri pada hari ini, alaika ke atasnya, alaika ke atasmu, bukan ke atasnya. Cukuplah dengan dirimu sendiri pada hari ini ke atasmu hasiba, daripada perkataan hasiba yahsabu. Hasiba tu apa? Hisab. Ilmu hisab itu apa? Ilmu kira-kira. Hasiba maksudnya apa? Kita sendiri yang hisab lah. Kita sendiri yang hitung, kita sendiri yang cek buku tu. Tak payah suruh orang lain. Kita yang jadi pemeriksa. Tukang kira. Tukang semak. Okey. Puan Azizah, silakan. Mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, wa dan rabbuka, Tuhanmu, akram, yang maha mulia. Sekali lagi. Iqra, bacalah, wa rabbuka, wa dan rabbuka, Tuhanmu, akram, yang maha mulia. Okey. Alright, terima kasih. Sama. Iqra, engkau bacalah. Wa rabbuka, dan Tuhanmu lah al-akram. Ya, akram ni maksudnya yang lebih mulia. Yang lebih. Makna sebenarnya yang lebih lah. Yang lebih mulia. Alright. Seterusnya. Dr. Gaya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqtara'u ma tayassara minhu. Maka minhu. Terus. Okay. Maka akra'u, mereka baca, mereka telah baca, ma apa yang tayassara yang mudah, minhu darinya. Ya, sekali lagi. Maka mereka baca apa, kita berada di fi'il amar. Kamu semua bacalah. Maka kamu semua bacalah apa yang mudah, minhu darinya. Okey. Alright. Quran ni banyak. Ayat-ayat dia ada pelbagai. Ada ayat yang kalau orang yang menghafal ni ada ayat-ayat yang simple. Ada ayat-ayat yang tapi tak sama juga. Setengah orang baca kuliah pun tak lepas-lepas juga. Antum a'budu ma ta'budun, tak lepas-lepas, tak habis-habis. Jadi susah dengan senang ni dia subjektif lah. Tapi senang katanya kalau orang menghafal, dia ada ayat yang agak payah, ada ayat yang mudah. Jadi ayat ni dia bercerita tentang apa? Semayang malam. Jadi semayang malam, bacalah yang mudah-mudah. Terutama dulu dia tak ada lagi Quran yang ada frame besar terpacak depan kita tu kan. Ni baca guna hafalan saja. So faqra'u, maka kamu semua bacalah. Ma apa-apa yang tayassara, mudah. Apa-apa yang mudah. Minhu,
daripada Al-Quran itu. Okey, selesai. Kita habis kategori yang pertama, iaitulah mahmuz. Kategori mahmuz. Alright. Sekarang ni kita nak pergi ikut susunan. Kita tak ikut susunan muka surat tu, tapi kita ikut susunan kategori. Yang penting tu susunan kategori. Tak hafal pun tak apa, tapi tahu dia di mana dia berada. Tadi sebelum masuk kelas tadi dengar macam ada meeting tergempar tu. Ni nama apa, ni nama apa. Tengok. Kelang kabut tu. Nak membincangkan isu-isu panas. Jadi yang kita tak baca ialah salim. Sihat yang pertama salim tu kita dah mahir dah. Jadi kita baru habis baca yang kedua, mahmuz, yang ada hamzah. Jadi yang seterusnya kita akan baca yang berada di muka surat yang ke-11. Mudha'af. Kita ikut susunan nota kita lah. Apa itu mudha'af? Yang bersabdu. Yang ada syaddah. Yang ada sabdu. Okey. Itu cerita dia. Alright. Jadi cuba tengok. Kita baca vocab dia dulu. Ke surat yang ke-11. Radda, tolak. Tolak, telah menolak. Dia boleh juga membawa erti apa? Kembalikan. Orang bagi kita tak nak, kita balikkanlah. Maknanya kita tolaklah. Betul? Soal orang tu tak bersih, dia terkecil hati ke tergurih hati, itu cerita lain. Kita cerita aksi dia. Kita tak menerima sesuatu, kita tolak. Kita reject. Reject tu boleh positif, boleh negatif, tak ada masalah. Kan? Jadi dia boleh tolak. Kalau biasa baca buku-buku agama, dia kata pendapat ini ditolak, dirad oleh sebahagian besar para ulama. Maknanya refute. Di reject. Tidak diterima. Mudhari'nya yaruddu. Yaruddu. Okey. Kemudian yang menarik amar dia. Amar dia tak ada mati. Amar biasa huruf terakhir mati. Di sini huruf terakhir dia hidup pula. Rudda. La tarud. Bukan tu silap. Betulkan ejaan dia. Ta tu baris atas. Ta tu baris atas. Ra tu baris depan. Silap ejaan tu. La tarudda. Sekali lagi. Betulkan ejaan. La tarudda. Ta baris atas. Ra baris depan. Kita ikut mudhari' aja lah. Mudhari' itu kan ya baris atas. Betul? Fi'il nahi kita tukarkan ya kepada ta. Okey. Bila kita baca ayat-ayat yang sebegini, apa yang pentingnya? Yang pentingnya yang ini sebenarnya. Cuba tengok mahdi dia. Radda ni. Jangan lupa kalau kita tukar kepada ana, dia akan jadi apa? Radatu. Radatna. Radati. Yang ini kena hati-hatilah. Sebab bila pindah kepada ana, dia akan apa? Dia akan hilangkan syaddah tu. Nanti kalau ada dalam ayat kita akan tengoklah macam mana cara dia buat. Alright.
Ini contoh sajalah. Secara praktikalnya kita akan lihat nanti dalam terjemahan ayat kita. Alright. Ya. Seterusnya perkataan apa? Ada satu perkataan yang di akhir sekali itu. Zala yazalu. Zala, zai alif lam. Madhi. Mudhari'nya yazalu. Okey. Biasanya fi'il madhi akan dipasangkan dengan ma. Ma. Untuk mudhari' kita gunakan la. Itu biasa dalam perbualan pun sama. Contohnya pergi. Pergi apa? Zahabah. Orang tanya kita, semalam ada pergi mana-mana tak? Ma zahabtu. Kita pakai ma. Tapi kalau pagi ni orang tanya, pergi kelas ke tak pagi ni? La azhabu. Kalau pakai zahaba, yazhabu, dia pakai la. Tapi kalau dia pakai past tense, dia pakai ma. Alright. Jadi, zala di situ fi'il madhi, dia pakai ma. Ma zala. Okey, mudhari' dia pakai apa? La. La yazalu. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, ini fi'il yang special lah. Kita dah belajar fi'il madhi, mudhari', amar, nahi. Tetapi di sana ada kategori lain untuk fi'il yang special. Setengah-setengah fi'il itu misalnya dia ada dalam bentuk fi'il madhi saja. Setengah tu dia ada dalam bentuk mudhari'. Ada yang ada madhi, ada mudhari' saja. Dia tak ada amar, dia tak ada nahi. Ataupun setengah tu yang best lagi, dia ada amar saja, dia tak ada madhi. Oh ya, ada juga contohnya yang popular kalau orang belajar kelas perbualan, macam mana cara kita nak panggil orang, ajak orang datang tempat kita? Ta'al. Ta'al. Ta'al tu apa? Come. Kemarilah. Datanglah. Dia tak ada past tense. Mana ada telah ta'al. Yang itu dia hanya ada dalam bentuk amar saja, arahan saja. Mari. Yang ini dia hanya datang dalam bentuk madhi dan mudhari' sahaja. Zala yazalu. Dan makna dia sama. Untuk madhi dan mudhari' kategori ini dia tidak ada telah. Dia makna dia sama ada dia pakai madhi ataupun pakai mudhari'. Makna terjemahannya sama, iaitu apa? Masih berterusan. Sama ada kita terjemahkan masih ataupun berterusan. Okay. Alright. Nanti kita tengoklah kalau ada ayat Quran dia. La, kalau mudhari' dia pakai la yazalu. Kalau madhi dia pakai apa? Mazala. Okay. Alright. Cuba tengok baris pertama ayat dia. Kita skip yang pertama, kita ambil yang kedua. Yang pertama tu tak lengkap ayat dia. Fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Cuba lihat yastati'una. Banyak huruf dia ni. Okey. Yang penting banyak mana pun huruf dia, dia ada ya di depan, dia ada waw nun di belakang. Simple. Kenal pasti itu dulu. Maknanya pastikan di depan dia ada ya, di belakang dia ada waw dan nun. Maknanya
dia adalah mudhari'. Dia adalah fi'il mudhari' yang berada di jari mereka semua. Jari kelingking bawah sekali. Alright. Jadi madhi dia apa? Madhi dia ialah tengok sini. Madhi dia adalah istata'a. Istata'a. Ini madhi dia. Istata'a. Alright. Okay. Dia maksud madhi dia mampu. Makna dia adalah mampu. Boleh berupaya. Di dalam ayat kita, fala maka tidaklah, maka tiadalah, yastati'una mereka mampu, mereka berupaya, mereka boleh, raddaha sebentar. Betul ke ni ayat kita baca ni? Ayat berapa? Ayat berapa? Page berapa? Oh, sorry, baru masuk. Page 12. Oh, okey. Serangkau kan? Tak apa, Dah habis ni? Belum lagi. Ayat ni salah ni sebenarnya. Sebab rad dekat situ bukan itu, radda tu, cuba tengok perkataan radda dekat baris kedua tu sama tak dengan perkataan dekat kotak madhi tu? Sama? Sama kan? Baris sama tak? Telah menolak. Okey. Baris yang kedua tu, dia sebenarnya walaupun ejaan dia sama macam fi'il madhi, tapi sebenarnya dalam ayat tu dia noun tu, dia bukan fi'il. Dia teknikal, itu noun itu masdar. Jadi tak kena ayat tu. Kita ambil yang ketiga. Muka surat 12 yang ketiga. Ja'athum rusuluhum. Mana dia apa? Ja dia. Masdar dia makna dia? Sama, tapi dia bukan kata kerja. Maksudnya mereka tidak mampu menolaknya. Tapi kalau nak baca tak ada masalah, tapi tandakan itu bukan past tense. Sebab kalau kita terjemah past tense tak kena, mereka tidak mampu telah menolak, mana boleh. Dia tak match kan. Jadi maksudnya tulis kat situ dia masdar, M-A-S-D-A-R. Jadi masdar ni dia macam dia balik kepada noun semulalah. Kalau nak terjemah tak ada masalah. Fala yastati'una, baris yang kedua tu, muka surat 12, maka tidak mereka mampu raddaha menolaknya. Okey, tak mampu nak menolaknya. Walahum, dan tidaklah mereka yunzarun, mereka diberi tangguh. Maknanya once azab sudah sampai, tak boleh lagi nak menolak, tak boleh lagi nak mengelak, dan tak boleh lagi nak minta penangguhan. Tak ada lagi tidak ada KIV dan sebagainya. Okey, selesai. Puan Hakrijah, silakan. Panjang pula ayat tu. Silakan. Mikrofonnya. Allah, terlupa pula. Dah habis baca dah. Ya.
Lagi sekali mikrofon tak buka lagi. Baru buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'athum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim. Datanglah. Datanglah kamu rusuluhum, Rasul bil bayyinat, bukti-bukti, maka radu, menolak, aidihim, tak tahu Ustaz aidihim, Okey. fi, ke dalam mulut-mulut, Baik. afwahihim. Sekali lagi. ID itu daripada yadun, tangan. Yadun tangan. Tangan. ID itu tangan-tangan. Sekali lagi. Tangan. Ha. Datang, ja'athum, datang mereka. Kepada rusuluhum, rasul mereka. Bil bayyinat, bukti-bukti, maka radu, mereka menolak, tangan, ke dalam afwahihim, mulut-mulut. Macam mana ni? Masuk tangan dalam mulut ke macam mana ni? Fi itu kepada. Okey. Terima Terima kasih kasih. Ustaz. Sama. Dia kadang-kadang ada certain perkataan ni dia tak boleh literal, dia tak make sense. Orang Melayu pun kadang-kadang dia ada istilah apa? Simpulan bahasa. Bahasa. Macam itulah contohnya. Alright. Jadi kalau literal memanglah faraddu, maka mereka menolak. Mereka mengembalikan. Aidiyahum, tangan-tangan mereka, fi, pada, kat sini dalam tak sesuai lah, kalau dalam masuk dalam, di ataupun pada, afwahihim, mulut-mulut mereka. Ini simbolik lah, maksudnya apa? Boleh jadi macam contoh apa? Kita dalam kelas dulu zaman sekolah kan, kita budak nakal. Kita tak suka cikgu tu mengajar. Kita cakap apa? Shh. Jangan bising, tak payah bising lah. Jangan memekak lah. Jangan cakap banyak lah cikgu. Dia diam sudah lah. Tanda macam apa? Itu tanda apa? Itu simbolik. Tak nak dengar betul. Kan? Tak payah cakap banyak. Jangan cakap banyak. Shh. Jangan diam. Maknanya bila datang Rasul, bawa seruan, bawa dakwah, simbolik dia reject tu macam mana? Dia naikkan tangan kat mulut, dia kata apa? Shh. Jangan memekak, tak payah memekak-mekak, diam sudah. Itu dia punya simbolik. Dia kata apa? Ja'athum. Sebenarnya kalau bahasa kita ambil rusuluhum dulu. Rusuluhum, rasul mereka. Bahasa Melayu tak boleh start dengan kata kerja. Rasul mereka, ja'athum, datang kepada mereka. Datang pula bawa apa? Bil bayyinat, dengan bukti-bukti, keterangan-keterangan. Faraddu, maka mereka mengembalikan. Terjemahan literal mengembalikan lah. Aidiyahum, tangan-tangan mereka, fi afwahihim, di mulut-mulut mereka. Okey.
Terima kasih. Ya, Puan Kalsum nampaknya. Sekali lagi. Ya. Yang faradanahu ila ni. Ya, betul. Jauh ni, betul-betul ni jauh ni betul. Ada treatment. Oh, okey, okey. Faradnahu ila ummi. Faradnahu maka kembalikannya ila kepada ummihi ibunya. Sekali lagi. Ya, sebelum tu. Tengok skrin. Faradnahu. Kejap. Sebentar. Tengok skrin. Tadi saya dah cuba tengok ni. Ya. Cuba tengok yang ini. Apa cerita dia? Jangan. No, tengok yang dekat skrin ni, kiaskan dekat ayat yang dibaca tu. Apa persamaan dia? Madi. Amar. Kalau boleh faham yang di skrin ni, fahamlah yang di tulisan tu. Telah menilai. Tengok skrin betul-betul. Asalnya radda. Bila pindah ke jari saya, dia jadi radatu. Saya. Dalam ayat tu siapa? Saya telah menolak. No, dalam ayat tu dia kata tu ke nah. Tengok betul-betul. Nah. Nahu. Cek betul-betul. Itu siapa tu? Siapa orang dia? Nah, wait. Nah. Kembalikan. Nah. Fi'il madhi. Nah, madhi siapa nah? Nah. Nah, kami. Nah kami lah. Dekat fi'il madhi kan ada nah tu. Nampak? Kalau saya dia jadi radatu. Kalau kami dia jadi radadna. Kena sebut kami tu. Okey. Maka kembalikan. No, kami. Kena sebut kami. Maka kami. Maka kami kembalikannya kepada ibunya. Siapanya? Siapanya? Maka kami kembalikannya kepada ibunya. Siapanya? Saya ni baru masuk tengah-tengah. Tak kisah. Dia masuk tepi pun tak apa. Dia tak terbang tu masuk pun tak apa, tak ada masalah ni. Okey, terima kasih. Jadi di awal tadi saya ada share tadi walaupun asal dia radda, tapi bila kita pindahkan dia ke ana, nahnu, anti, antuma dan sebagainya, dia tak ada sabdu lagi dah. Dia jadi radatu, radadna, radati, radatuma, radatunna dan sebagainya lah. Jadi itu yang penting dalam ayat tu, kita kena sebut orangnya. Nah di situ kami. Kami di situ siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hu di situ siapa? Hu di situ Nabi Musa masih dia baby. Masa dia dihanyutkan di air tu. Jadi macam mana kembalikan? Kembalikan secara apa? Mak dia jadi ibu susu lah. Dibayar upah. Faradadnahu. Maka kami mengembalikannya Nabi Musa masa dia bayi itu ila ummihi, kepada ibunya. Kalau kita hafal ayat itu dia sambung, dia kata apa? Kaita qarra ainuha wala tahzan, supaya sejuk mata mak dia dan tak sedih lagi lah hilang anak. Itu maksud dia. Alright. Puan Kasmah silakan. Panjang ni.
Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. You padam jap. Okay. Kena duduk jauh ataupun ni. Sorry. Ha. Cuba Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sila tutup sila tutup televisyen anda. Ya. Kita sedang live di udara sekarang. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddu nakum mim ba'di imanikum kuffara Ya. wadan wadda apa? Katsira minta kalian hayat. Ah. Saya tidak banyak. Suku wadah suku. Ada tali ayat sebelah tu. Teruskan. Wadah itu suku. Kasir. Ya. Kasira. Suka wadah tu suka kasirum min. Susah lah ni Ustaz. Min dari ahli kitab, ahli kitab. Ya. Atau yaruddu nakum. Yang itu mereka menolak. Mereka menolak ya. Yaruddu mereka menolak nakum. Mereka menolak min daripada ba'di iman daripada selepas beriman. Okey. Wah, ni cikgu belakang lagi tegas ni. Baik. Tak tahu. Ya. Sorry. Sebelahnya ayat seterusnya. Minta cikgu belakang pula ayat seterusnya. You kena seterusnya. Dan tidak yang zalu masih ini memerangi mereka tatkala yarudu menolak mereka dinakum menolak dinyukum tu diri mereka. Lakum dinukum waliyadin. Dinukum adalah agama kamu semua. Ya, betul. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Alright. Kembali kita ke ayat pertama tadi. Walaupun sedaya upaya cuba dibantu dari belakang tabir tu. Alright. Waddah. Wow tu bukan dan. Kalau tengok waddah dengan tengok yang kita sekarang tengah jalan sekarang ni, raddah, sama tak pattern dia? Samalah. Maksud saya pattern. Maknanya kategori fi'il mudha'af, fi'il yang bersabdu, betul? Jadi kalau kita tengok waddah ni, kalau kita tak biasa, kita tak kenal. Tapi kalau saya sebut perkataan lain yang lahir dari waddah tu, baru kita perasan. Mawaddah. Oh, mawaddah. Itulah waddah. Ataupun daripada waddah juga, dia melahirkan salah satu daripada nama Allah, Al-Wadud. Wadud tu nama Allah lah. Wadud.
yang maha penyayang, kasih. Alright. Sebelum itu, sebenarnya untuk baris yang kedua akhir muka surat 12 ni, kita sudah masuk kepada mudhari'. Yaruddu. Madi dah habis Radda yaruddu. Okey, selesaikan tu dulu. Maknanya kita dah selesai madi. Sekarang ni kita masuk kepada mudhari'. Alright. Jadi dalam ayat ni dia nak kata apa? Menjadi kegembiraan, seronok, guling-guling orang kafir ni. Kalau dia berjaya murtadkan kita dan kita kembali kepada kekufuran. Itu cerita dia. Itu point dia. Alright. Jadi Allah kata wadda katsirun min ahlil kitab. Jadi kalau kita punya bahasa, kita kena ambil kasir dulu. Ramai. Banyak. Min ahlil kitab. Daripada ahli kitab itu. Ramai dari kalangan ahli kitab itu. Wadda seronok. Gembira. Lau. Jikalau. Kalaulah. Sekiranya yaruddunakum, mereka mengembalikan kamu. Kita tak ambil menolak di sini, kita ambil mengembalikan. Mereka dapat mengembalikan kamu min ba'di imanikum, min daripada, ba'di selepas, sesudah, imanikum, iman kamu kembali jadi apa? Kufar. Jadi kafir lah. Kufar ini plural kepada kafir. Kalau seorang, kafir. Kalau ramai, kafirun pun boleh, kafirin pun boleh, kufar pun boleh. Jadi ayat ini kan dia guna kat depan tu ka ke kum. Kum betul. Yaruddunaka ke yaruddunakum? Yaruddunakum. Maknanya kamu semua ramai. Menjadi kafir-kafir. Balik semula kepada kekufuran. Itu seronok sungguh dia lah. Okey. Baris yang terakhir. Ini yang kita dah sebut di muka surat 11 tadi. Cuba tengok. Tidak ada beza di antara madhi dan mudhari'. Yang membezakan ialah madhi dia pakai ma, mudhari' dia pakai la. Ma zala, la yazalu. Cumanya walaupun dia ada madhi dan mudhari' sahaja, kita boleh masukkan dia ke dalam semua tapak tangan lah. Mudhari' boleh masuk semua sekali. La azalu, la nazalu, la yazaluna. Maknanya kita boleh masukkan lah. Masuk semua sekali. Alright. Jadi, apa cerita ayat tu? Sama juga. Kalau ayat sebelum tadi, dia setakat seronok aja. Gembira saja. Berguling-guling dia seronok. Tapi ayat kedua ni penat dah berguling-guling, tak kapir-kapir pula kita. Dia dah penat dah berguling. Ini tak boleh jadi ni. Ini boleh mendatangkan marah kata Piramli. Jadi dia yang last ni dia bukan setakat guling lagi, terpaksa gunakan apa? Kekerasan. Dia akan cuba kembalikan kita kepada kekufuran dengan menggunakan kekerasan. Sebab itu dia kata apa? Wala yazaluna, dan berterusan. Masih. Tengok ayat ni Allah gunakan continuous. Continuous ni maknanya apa? Proses ini masih berjalan. Tetapi yuqatilunakum, mereka memerangi kamu. Mereka memerangi kamu. Cuma yang ini kita kena faham ikut konteks semasa lah.
Tidak semesti dengan pedang, tidak semesti dengan helikopter. Mungkin dengan maklumat, mungkin dengan fakta dan sebagainya. Yuqatilunakum hatta sehinggalah yaruddukum. Okey, kita belum sampai stage ini lagi, cuma tuliskan saja versi asal dia. Versi asal yang sepatutnya di sini ialah yarudduna. Dia buang nun tu. Kenapa dia buang tu nanti kita cerita kemudianlah. Hatta sehinggalah, sampailah yaruddunakum, mereka mengembalikan kamu semua. Mereka dapat mengembalikan kamu semua. An daripada. An di sini kita terjemahkan daripada. Dinikum, agama kamu. Daripada agama kamu. Jadi sekali lagi ya. Cuba tengok sini. Tengok screen. Daripada 3 huruf asal radda ni, cuba tengok radda. Okay. Kita ubah dia, kita tambahkan imbuhan dan sebagainya. Ini belum belajar lagi, saya tunjuk saja. Rupa-rupanya daripada sini nanti dia akan melahirkan perkataan irtadda, seterusnya lahirlah perkataan murtad. Murtad ni daripada radda ni lah. Irtadda, orangnya murtad. Kita terjemah murtad tu apa? Macam mana terjemahkan murtad? Dr. Gayah, murtad macam mana? Keluar pada agama Islam. Keluar pada agama. Sama. Tapi kalau ikut makna asal, kembalilah. Tapi kalau semata-mata kita gunakan bahasa kembali, dia ada kekurangan dan ada bahaya di situ. Kenapa? Apa kekurangan dan bahaya dia? Kalau kita kata kembali itu, kita rujuk misalnya orang yang masuk Islam sebelumnya dia musyrikin, sebelumnya dia agama lain. Okey, yang itu perfect untuk dia, betul? Maknanya dia murtad, dia kembali ke agama asal. Tapi kalau sekadar itu definisinya, dia agak loose. Sebab apa? Kalau budak nakal nanti dia kata apa? Saya masuk Kristian, saya tak kembali sebab saya bukan, dulu-dulu saya bukan Kristian, memang saya lahir Islam. Kembali ke mana? Betul. Orang macam tu nak cakap kembali ke mana? Tak ada main kita bahasa, betul? Dia kata kembali itu maknanya kembali ke agama sebelum dia Islam, betul? Saya lahir IC saya Islam, saya jadi Kristian, saya kembali ke mana? Sudah. Pening lalak kita. Jadi sebab tu kat Malaysia dia mungkin ditambah satu lagi apa? Keluar daripada agama Islam. Okey keluar tu maknanya cover sekali lah. Ataupun kena tanya orang undang-undang lah. Okey kalau sekadar kembali, takut nanti dia main bahasa kat situ bahasa ni kalau orang undang-undang dia tak boleh main silap aja. Lain. Nampak sebab itu kalau tanya lawyer-lawyer lah, sama ada lawyer civil ke lawyer Islamik ke misalnya apa. Kan pasal tak dulu kita kan macam mana cakap Allah, benda ni sensitif. Katakan apa, dulu kan orang dulu, ingat tak orang dulu kan dia ajar anak dia ke cucu dia ke sebut kemaluan kan bukan nama yang betul-betul. Pipi lah, cici lah, cucut lah, kan dia ada istilah-istilah yang konon-konon tak boleh sebut kan. Benda itu kalau ada berlaku na'udzubillah benda-benda yang negatif, dia pegang apa? Dia pegang saya punya cici. Mahkamah tak terima cici tu apa? Nanti dia akan ada dari sudut undang-undang dia akan ada lompong di situ Sebab apa? Sebab cici tidak ada dalam kamus. Sudah. Lawyer ni kan dia tengok semua bahasa ini. Jadi sebab itu kadang-kadang ada yang nama tu kena sebut betul-betul Walaupun kat rumah tak kisahlah.
nak panggil pom-pom ke pim-pim ke, tak ada masalah. Tapi kena fahamkan dia yang betul-betul sebutan tu supaya apa? Jelas nanti ya. Alright. Itu maksudnya yaruddunakum an dinikum. Mereka dapat mengembalikan kamu. Samalah macam ayat 13. Cuba tengok ayat 13 apa dah. Muka surat 13 ayat pertama. Itu pun simbolik juga. Cuba tengok di mana simbolik dia? Cuba tengok perkataan yang last sekali tu. Ala aqabikum. Cuba tengok. Okey. Aqab. Aqab ni apa? Dia plural kepada aqbun. Aqbun. Ain qaf ba. Ain qaf ba pun boleh. Uqbun pun boleh. Alright. Okey. Jadi kalau ikut literal, akbun ni tumit, tahu tumit? Tumit. Kaki kita belakang ada tumit kan? Betul? Tumit depan ke belakang? Kalau siapa tumit depan ni kena bedah semula ni. Dah beralih tulang dia ni. Kalau orang normal, tumit mesti dekat mana? Belakang. Jadi atas belakang kamu, atas tumit kamu tu maknanya belakang di situ merujuk kepada keadaan dulu lampau sebelum Islam. Faham tak? Sebab tu orang sekarang dia kata apa? Apa tu? Kadang-kadang dia terjemah bahasa Melayu tu, gambar-gambar lama kawan dekat Facebook kan dia kata apa? Kita campak belakang. Maksud campak belakang, throwback. Throwback maksudnya. Throwback gambar-gambar sebelum COVID kan. Budak-budak kan dia kadang-kadang dia main-main dia kata kita campak belakang. Campak belakang maknanya kita tengok masa lampau. Jadi sebab itu ayat ini sama macam dua ayat sebelum tu. Dia kata apa? In tuti'u kata Allah. Sama juga yang ini kita belum masuk lagi. Tambahkan saja versi asal. Asalnya ialah tuti'una. Ada nun kat situ. Tambahkan nun kenapa dia hilang, insyaallah nanti sampai masa kita ceritalah. Itu mudhari' daripada ini madhi dia, at-ta'ah. At-ta'ah, mentaati. At-ta'ah ni maksud dia mentaati. Jadi mudhari' dia tuti'u. Itu antum lah tu, itu jari tengah bawah sekali. Tuti'una. Okey. Yang biasa kita dengar adalah dia punya arahan. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Itu amar. Madhi dia ata'ah. Telah mentaati. Jadi sebab itu Allah kata apa? In tuti'u. Sekiranya. Seandainya tuti'u, kamu semua mentaati, kamu semua menuruti alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu. Yang ini dia menarik depan tu dia ada macam syarat, sekiranya, seandainya. Betul? Jadi yaruddu tu pun asalnya yaruddunakum, tambahkan nun. Mudhari' hum itu mudhari' hum, mereka. Mereka tu maksudnya allazina kafaru tadi, orang-orang yang kafir tadi. Jadi kalau ayat-ayat yang berbentuk begini, dia ada macam syarat dekat depan, seandainya, sekiranya, barang siapa, gini. Dekat belakang tu kita akan tambahkan makna apa? Nescaya. Pasti. Sudah barang tentu. Yaruddunakum.
mereka akan mengembalikan kamu ala aqabikum, literally atas masa-masa lampau kamu, atas belakang-belakang kamu, atas tumit-tumit kamu. Makna konteksnya atas kekufuran kamu. Itu yang kadang-kadang tidak semua kita boleh terjemah secara harfiah ataupun literal. Pakcik ini tangkai jering. Kita cakap dekat anak Mak Saleh tu. Dia cek pakcik itu di manakah tangkai dan di manakah jering yang berada pada pakcik itu. Yang tu tak boleh. Itu lepas UPSR baru belajar subjek tu, simpulan bahasa. Jadi dia tak semua yang boleh kita terjemah secara apa? Satu persatu. Okey? Alright. Jadi masih lagi dalam radda yaruddu. Okey, 2 ayat lagi kita habiskan. Yang terakhir amar. Kita pergi kepada amar. Kedua-dua ayat ini merujuk kepada antum. Kamu semua kembalikanlah. Dia menarik, dia boleh tolak, dia boleh kembali. Satu lagi yang Mak Saleh pakai, tolak, kembali. Ada satu lagi dalam bahasa Mak Saleh yang kita boleh tambah, reply. Reply itu apa? Jawab. Memang jawablah, tapi maksudnya Balas. Balas. ialah macam tolak balik, tapi bukan tolak reject kan, maknanya kita reply lah. Jadi dalam ayat ini reply itulah dia kata apa? Fa in tanaza'tum, maka sekiranya tanaza'tum, kamu semua saling berselisih, kamu semua saling berbantah-bantah, fi syai'in, di dalam, pada, syai' sesuatu, ada something yang kita tak bersetuju, fa maka rudduhu, kamu semua kembalikanlah ianya. Kembalikanlah ianya. Rujukkanlah, bawalah ianya, rujuk semula kepada siapa? Ilallahi war rasul. Kepada Allah dan Rasul. Maknanya kembalikan kepada kitabullah wa sunnat rasulihi, dan sunnah rasulnya. Ayat terakhir, bila kita diberi salam, kita di-greet, orang beri greeting kepada kita, sama ada jawab tu sama level ataupun kita jawab yang lebih baik. Jawapan kita ni sama ada sama ataupun better lah. Jangan cebik bibir tu. Itu tak boleh. Alright. Sebab itu dia kata wa iza huyyitum, apabila kamu semua disapa. Tahiyat ni, ni perkataan ni yang kita baca at-tahiyatu. Tahiyat tu greeting sebenarnya. Dalam bahasa Melayu greeting ni sapa kan, sapaan, betul. Dan apabila kamu disapa bi tahiyatin, dengan tahiyat, dengan sapaan, dengan kata-kata, apa nak terjemah greeting ni? Kata-kata, fahamlah tu greeting tu. Ucapan. Dengan ucapan. Alright. Fahayyu, maka kamu semua ucapkanlah, balaslah, sapalah, bi dengan ahsan, lebih baik. Dengan lebih baik, minha, daripadanya, atau itu kalau orang bagi salam Assalamualaikum, good morning, apa khabar. Tapi kalau orang datang-datang je celaka, datang-datang je malah on. Jadi yang itu sebaiknya apa?
Jangan balas. Allah hanya kata apa? Awrudduha, atau kamu semua kembalikanlah ianya. Tolaklah ianya dengan baik. Tolak aja. Okay, alright. Sebab kalau kita balas nanti panjang pula ceritanya. Alright. Jadi sama ada kita reject saja dengan cara baik, ataupun kalau yang di grade itu greeting yang baik, kita kata apa? Bi ahsan minha, yang lebih baik dengan yang lebih baik daripadanya. So alhamdulillah habislah ketiga-tiga kategori sihat. Salim kita tak cerita sebab salim kita dah expert. Kita baru selesai saja mahmuz dengan mudha'af. Jadi masa diedit kertas ni dia tak ikut susunan tu lah, tu yang kejap muka surat ni, kejap muka surat ni dan sebagainya. Jadi kita ikut kita punya carta minda tu. So maksudnya apa? Next class kita akan pergi nanti kepada sakit yang pertama. Kategori mu'tal yang pertama, misal, iaitulah fi'il yang bermula dengan sakit di awal. Dan sakit di awal yang menjadi pilihan kita adalah perkataan yang berada di muka surat yang ke-7. Wa'adah, telah berjanji. Wa'adah, telah berjanji. Tandakan siap-siap, kerana cara kita membaca ini kejap ke sini, kejap ke hulu, kejap ke hilir. Jadi tandakanlah siap-siap untuk next class tu, supaya tidak tercari-cari nanti. Okey. Jadi insya-Allah sekadar itu kita akan sambung pada sesi yang seterusnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.